syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini tentang dapat sekali kita bersama dalam halqah subuh. Dan pagi ini kita cuba untuk membicarakan berkenaan dengan ilmu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah korban. Sebelum kita laksanakan pada hari Nahar dan juga hari Tasyrik selama 4 hari, saya ingat dalam 2 siri kemudian sebelum raya ni kita khatamkan berkenaan dengan fadilat ataupun garis panduan untuk pelaksanaan ibadah korban. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam 2 surah berkenaan dengan dalil pensyariatan dan juga galakan korban. Adalah ayat yang pertama dalam surah Al-Kautsar, Inna a'tainaka al-Kautsar fassalli li rabbika wanhar. Dan sesungguhnya kami berikan kepada kalian nikmat yang begitu banyak, sama ada nikmat di dunia ataupun di akhirat. Fasalli li rabbika, maka permintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita setelah diberikan nikmat-nikmat yang berbagai kepada kita semua, dan Allah kata, salatlah kalian kepada aku dengan sebenar-benarnya, salatlah dengan sepenuh-penuhnya, sekhusyuk-khusyuknya, dan jangan ditinggalkan kewajiban kefarduan salat. Li rabbika wanhar, selepas daripada perintah salat, maka perintah melakukan ibadah korban. Ibadat sembelihan diletakkan selepas daripada ayat fasalli li rabbika, yang perintah salat digabungkan dengan perintah nahar, sembelihan pada hari nahar. Dalam surah yang kedua, surah Al-Hajj, ayat yang ke-36, Allah Ta'ala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fazkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan kami telah jadikan untukmu unta-unta sebahagian daripada tanda syiar Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Kamu telah memperolehi nikmat kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kita berdiri ataupun untuk berdirilah biasa, ya, tidak sama dengan semula kambing kita ni. Kenapa berdiri? Punya ayat sebut berdiri untuk abad unta, ya. Dia semula alaiha shawab, ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri, ya. Tentang biasa tengok video untuk semula kan, dia main cucuk je, tak ada kikik.
Ubahkan untuk tu lah. Saya nak sepuluh hari ada tak? Tak ada kan? Untuk diberi ya. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا وَفَقُرُوا مِنْهَا. Kemudian apabila dia telah mati, telah roboh tu matilah ya, maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepadamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Ayat ni kita yang unta, tempat kita unta tak ada, maka kita nisbahkan kepada haiwan ternakan yang lain. Ini dua dalil berkenaan dengan pensyariatan ibadah korban. Korban bermaksud suatu amalan ibadah yang kita lakukan dengan bertujuan untuk melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti daripada sekarang tuan-tuan yang berkembang di sebuah kita ni, niat tujuan utama korban adalah untuk taqarrub. Taqarrub tu mendekatkan diri. Korban juga asal kalimah taqarrub, korban, qaribun, mendekatkan diri, benda yang dekat. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah sembelihan pada hari raya pertama sehinggalah raya Covid yang kita sebut hari tasyrik, 3 hari tasyrik. Apa hikmah tentang ibadah korban yang kita beri? Yang pertama, sudah tentulah sebagai tanda bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian nikmat yang berbagai-bagai. Ya, a'tainakal kautsar. Al-kautsar bermaksud nikmat yang pelbagai, nikmat yang begitu banyak. Daripada tuan-tuan kecil dulu sampailah sekarang dah tua kan. Nikmat harian pun kalau dihitung pun tuan-tuan tak mampu nak hitung. Tak ada pen nak kira kan? Dengan kekalnya kita atas muka bumi setiap tahun, maka salah satu tanda kita bersyukur kekal, yakni masih hidup ke Taman Sirambau ni, masih ada ke Jamalia ni. Sebagai tanda syukur, maka kita pun lakukan ibadah korban sekali setahun. Kenapa tu? Sebab masih hidup. Nikmat nyawa, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita masih kekal. Kalau dah tak ada tuan-tuan, nak korban pun tak dapat, nak pergi surau pun tak dapat, nak buat apa pun tak dapat. Sebelum tiba-tiba ataupun tak tiba-tiba lah, bila dah sampai ajal kita, manusia ketika itulah hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Apabila sehinggalah sampai ajal tiba kepada mereka ini tuan-tuan barulah terkejut bila sakaratul maut, malikul maut berhadapan dengan mereka nak ambil nyawa mereka. Ketika dicabutnya itu, barulah tahu bahawa mereka ini bakal mati, bahawa kita akan meninggalkan Taman Sirambau. Bila dah nak tinggal tu, kita pun sebut qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, rabbirji'un, kembalikanlah aku semula ke Taman Sirambau. Allah tanya, hang nak buat apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Sesungguhnya aku balik ke Sirambau ni, aku nak buat amalan yang aku tinggalkan dulu.
Fima taraktu, ialah aku tinggal dulu yang aku tak pernah buat dulu. Masa aku buat, aku tak buat. Masa aku duit banyak, aku tak peduli. Masa aku semua ada kan, kan? Masa tu, masa semua ada, semua aku tak buat. Ni dah nak mampu ni, mampu lah kan? Dah meninggal ni baru nak buat. Allah katalah, kan? Orang yang begitu Allah kata nahi, tak ada lagi dah peluang untuk balik semula. Kalau hang balik semula pun perangai cendekia ni sama je, Allah kata. Kalau nak aku berikan kali kedua peluang untuk kamu buat balik semula kata masih lebau, sampai-sampai tak masih lebau, Allah nazar, hang tak pergi juga, ya. Padahal dah mati tu, dah mati hidup balik, sampai ke rumah teman tak payah pergi dah, kan? Boleh tak payah lah, dengan alim, kan? Jadi dengan hidup kali kedua pun manusia ni Allah kata bega juga, aku tahu mengekor cendekia lebih, kan? Jadi sebelum Allah cendekia dengan kita, jangan cendekia dengan dia, ya. Jadi korbannya pun sama, sebab dia hanya tentang ada masa-masa yang tertentu saja, bertempoh. Bila? Sampai hari saja, kan? Hari nahar dan 3 hari tasyrik. Yang ketiga, ia juga menjadi tentang kifarah kepada kita, menjadi kifarah kepada kita sama ada banyak kesilapan yang kita buat, ada kecuaian yang kita lakukan, ataupun kita sebut dosa dan sebagainya. Dengan kesalahan, dengan kesilapan, dengan apa sahaja kekurangan, dengan kecenekaan kita, kecenekaan ketiga, dan kecenekaan kita itu, maka salah satu tentang lubang yang perlu kita tutup, nak tutup lubang itu adalah kaedahnya korban, kan? Dengan kita buat korban itu tuan-tuan, dia dapat menutup kesilapan kita. Lompongnya, lubangnya luar. Nak jahit dengan apa kain yang koyak itu, maka dia kait dan jahit dengan ibadah korban. Dengan kita buat itu kifarah kepada dosa kita, diampuni dosa kita. Sebagaimana Nabi sebut, dosa ni akan diampuni ketika mana tentang darah pertama lembu kobau yang tentang sembelih itu keluar saja, sebelum menitisnya sampai di atas tanah tu, Allah Ta'ala telah ampuni dosa kita, ya. Jadi tentang yang berkorban nanti, saban tahun kita sebut, kalau bolehlah tengok sembelihan itu. Tengok sembelihan, berdiri 7 orang itu, berdiri dekat lembu yang nak disembelih. Haji Aliah kata, disebut nama Haji Badi, Haji Din, Haji Mael, sila berdiri depan lembu, tabik spring dulu, tabik spring kat lembu, hormat tu. Nak gosok-gosok, tu benda-benda yang sunat, yang nanti kita sebut sunat ni nanti mungkin hari malam besok, kan, kalau sampai ada. Berdiri dan melihat sembelihan. Kalau tuan-tuan boleh sendiri, dia kata bahasa ni, saya tanya sendiri, sebab saya punya korban, ya. Jadi kalau tuan-tuan mampu sembelih sendiri, itu Allah, ya. Comel, kalau tuan-tuan boleh sembelih sendiri. Kalau tak mampu nak sembelih, di situ ada namanya akad wakalah. Akad wakalah penyembelihan antara peserta dengan tukang sembelih. Nanti akad nanti kita sebut besok nanti, ya. Akad ni yang biasa orang tak buat ni, dia main tala sembelih dia. Dah rebah dulu lembu tu, dah rebah kat sini, yang dia pun bawa pisau dia, kan. Tidak tanya lembu mana peserta ya. Jadi dah ubah dia pun sembelih, dan peserta korban pun tak tahu lembu dia dah sembelih belum. Mana ni?
dah semua dah lepas, kau pergi tengoklah mana aku punya ya. Itu tak sistematik. Kena design lembu mana ni punya siapa, letakkan nama-nama pada lembu itu, nama peserta. Lembu pertama sekian, lembu kedua sekian. Jadi masing-masing penama itu tentang berada pada haiwan yang nak disembelih ya. Sebab sunat kita melihat sembelihan itu ya, nak ambil pahala, nak ambil pahala niat apa nama ni, sunat melihat sembelihan ya. Kifarah atas sebab kecuaian kita dalam menunaikan kewajipan cuai salat lambe banyak kali masbuk sebut okey lagi, aku habuk pun tak ada kan. Masbuk boleh lah boleh. Rakaat kedua baru sampai, rakaat salam baru sampai, kadang-kadang saya macam tu dulu ya. Kalau subuh lah ya. Subuh ni ujian dia boleh bangun lah, sekali pejam balik dan subuh terbit ya. Ini subuh tentang okey steady ya. Orang bodoh tu lain macam mesti. Tua-tua ni okey dah kan. Bersama ya. Di samping memberikan kelegaan kepada keluarga orang yang berkorban, memberi kelegaan kepada orang yang berkorban. Lega ni tentang dia punya ayat lain. Kalau kita ada masalah, kalau kita ada sambung dan keluarga ada masalah, contoh lah kan, maka di antara kaedah nak cari, nak keluar daripada masalah tu, baik korban ya. Ambil duit sikit yang ada tu, duit itu pun habis juga nanti kalau tak korban kan. Pergi sana pergi sini, bayar tayar, bayar bateri, habis juga tapi kat pemain motor, pemain kereta, pemain bersihkan aja lebih kan. Dapat kat dia. Jadi sebelum dapat kat dia, dapat dulu kat lampu tu. Dapat kat lampu kita punya, dapat kat tayar, dapat kat bateri, kodai itu punya. Tak ada kita punya tu dah. Maksud kita punya tu tekan kita punya bahagian kita. Maka dengan ibadah korban itu, kita sendiri pun jadi diberikan ketenangan, diberikan kelegaan. Anak isteri pun sama ya. Dia macam kikah juga. Kikah ni salah satu kaedah untuk mendapatkan kesempurnaan hidup ya. Selagi tak kikah tentang rasa tak seronok, perangai pun tak pun sendiri ya. Kalau tentang rasa walaupun dah tua kan, awet dia begal waktu ni kan. Kita rasa kita begal masjid balik je, cuba tengok dah kikah ke belum. Kalau belum kikah lagi, boleh dah kikah. Walaupun dah 60, boleh, tak apa. Tapi buatlah seekor kobau dah tua takkan nak buat seekor kambing kan. Tak pandai, dah hidup lama. Dan tempuhlah dengan benda yang mahal sikit, dengan banyak. Awak dah hidup puluh tahun, tiba-tiba beli ayam sekor je, tak mahu ayam sekor, tak lebih kikah ya. Jadi kalau anak kita atau cucu bertentang macam dogi sikit kan. Kalau dogi itu bermaksud mereka ini belum kikah lagi. Cuba tengok kikah ke belum. Kalau belum boleh, kalau dah upik tu insyaAllah lagu. Hukum berkorban adalah, kalau mazhab kita tentang sunat muakkadah bagi individu yang berkemampuan setiap tahun ya. Sunat muakkadah. Sunat muakkadah ini adalah hukumnya hampir kepada wajib. Sikit lagi tangguh nak hampir kepada wajib. Kalau mazhab Hanafi wajib, saya tahu ya, mampu saja wajib. Kalau mazhab Maliki makruh kalau ditinggalkan. Kita mampu berkorban tapi tak nak buat, tak malih tahun ni mampu tak mampu, makruh ya. Ta'rif berkemampuan
Tarikh berkemampuan adalah kita ada lebihan perbelanjaan untuk tempoh 4 hari raya dengan hari tasyrik. Total belanja di total, belanja isteri, belanja anak-anak. Saya kan anak-anak semua dah puasa lah. Total tinggal berdua je kan. Betul. Sebelum tinggal berdua ni, sehari berapa makan? Jadi sehari berapa? Pagi roti canai telur, ya, mak dago RM50 sehari. RM20 lah sebenarnya, kan? RM20 berdua baru RM50 contohlah. Sehari RM50 makan berdua. Kali ompek baru dia RM2. Jadi ompek hari ni belanja kita dengan rumah 2. Dalam bank tu, dalam akaun 3 EPF tu, akaun SIMBank, akaun tabung haji adalah dalam RM30,000, RM40,000, RM100,000. Belanja tu katanya, belanja untuk ompek hari RM2. Ada lebih lagi, kita berkata ini sifat. Bila ada lebihan sebegitu, itu bermaksud kita sudah masuk dalam kategori berkemampuan. Ada lebihan duit. Biasa kalau saya korban nanti duit habis. DCP setan tu. Ya, DCP setan. Ya, Allah dah sebut setan memang dia Syaitanu ya'idukumul faqr. Sesungguhnya syaitan itu menjanjikan dalam manifesto dia akan kefakiran. Tak kala kalian bersedekah, kalian infak, kalian belanja, dia kata ya'idukumul faqr, kita akan fakir. Jadi jangan jadi nanti miskin. Itu janji setan. Ya, janji Allah tidak. Makin bersedekah makin kaya, makin kita buat ibadah khususnya termasuklah korban, makin kaya, makin hebat punya rezeki kita. Manakala bagi mereka yang berniat untuk melakukan korban nazar, korban nazar maksudnya korban wajib, maka hukum melaksanakannya adalah wajib. Korban ni dia dua lah. Satunya korban wajib, yang kedua korban sunat. Korban wajib adalah korban nazar. Nazar ni maksudnya apa? Kita sudah beriltizam, kita berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nazar ni kita janji dengan dia, ya Allah, aku janji kalau aku dapat ni aku nak korban. Itu contoh lafaz nazar yang berkait dengan ibadah korban. Kalau Malaysia menang lawan Bangladesh, contoh. Kalau Bangladesh lah, orang Bangladesh tu pun dia bernazar juga. Kalau Bangladesh menang lawan Malaysia ni, saya korban. Kalah contoh. Kau tak apa. Okeylah, tak apa. Dia tak payah ada kalah ya. Tapi kalau menang, dia kena korban. Setakat penazar bola tu tak boleh lagi. Dengan menazar kalau menang essay tak nak sembahyang, tu salah. Cucu dapat sikit-sikit, essay tak nak poso, tak boleh. Nazar ni dia tak boleh benda wajib. Dia tak boleh benda wajib kita tak nak buat. Aku dapat sekian, tak nak aku pergi masjid, tak boleh. Sebab kita sudah melanggar perintah dia. Sedangkan nazar, janji atas nama dia, kita berjanji dengan dia. Jadi berjanji dengan dia tentang kena buat, kena tepati. Kalau janji sama kita pun janji kita janji nanti dalam besok pukul 2 jumpa. Pukul 2 tak jumpa, kita nunggu habis waktu budak ni. Janji kita tengok janji dicapati. Kalau bagi urusan dengan manusia pun tentang dapat title munafik,
tangan janji dengan Allah. Kalau kita tunjuk contoh, kita tuan lembu, kita pusing ke lembu kita pun tunjuk lembu yang pegang. Samsing kita, Saripdul, ya, nama lembu tu lah. Ekau memang topak tu je. Ekau tahun ni esay nak ambil korban lah. Esay nak korban dengan kau tahun ni. Jadi terkait dengan tunjuk itu dengan ayat sebegitu pun, itu sudah menjadi wajib korban. Jadi bila sampai masuk raya nanti, Saripdul tu, Pak Samsi ke Perusuh tu kena semula. Tiba-tiba sehari sebelum dia lari mencanak Saripdul ni. Dia tahu tuan dia nak semula, besok dia lari. Apa nak buat? Mamak ni tak ada lah. Dia kena cari ganti yang sama bosan dengan Saripdul ni. Kan? Kalau Saripdul ni memang yang paling godang ni lembu satu, ya, tiba-tiba lagi kau ni dia pun nak ganti yang kambing. Sebab dia rasa dia baru tahu, lepas belajar buat korban, rupanya korban nazar ni dia tak boleh ambil daging walaupun sikit. Menyesal pula dia. Ya, macam tu bang, dia pakat dengan Saripdul. Bang, besok petang dia lepih kau dia. Ya, dia sembang lembu dia faham. Ya, petang ni dia lepih kau lari lah. Nanti lagi 3 hari kau balik sunat. Jadi besok korban kan, orang tanya mana bang? Dah lari Ustaz? Tak tahu. Padahal dia lepih. Ya, dengan jenaka. Ya. Jadi bila dibuat begitu, tentang hilang lembu, tak dapat dicari ke apa, cari ganti dengan yang sebanding dengan dia. Kena ambil, ya. Bila sebut korban wajib dan korban sunat, maka status hukum dari korban yang pertama, bagi korban yang wajib, maka haram memakan daging bagi orang yang melakukan korban wajib. Siapa lagi yang haram? Ahli keluarga dia yang berada di bawah tanggungan dia, walaupun sedikit. Sikit pun dia tak boleh ambil. Makan pun tak boleh, ambil pun tak boleh, pau pun tak boleh. Kan? Gila tahu je dah. Pau je lah. Bungkus. Kan? Sekarang ni bukan cerita urusan dengan pengusi ni. Kan? Sekarang ni kita dah solat kepada Allah Ta'ala. Kan? Sebagaimana juga haram tentang kita bawi kepada non-Muslim. Mazhab kita non-Muslim haram. Cuma adalah satu pandangan daripada Imam An-Nawawi. Dia kata boleh kalau nak bagi kepada Muslim, itu pun atas sebab kemanusiaan. Kemanusiaan ni macam kita kata misi kemanusiaan, bantuan kemanusiaan. Bila kita bagi dia dalam keadaan kelaparan, kotor, nak selamatkan nyawa, kalau tak boleh dikorban ni, mati. Boleh dia. Situ. Ya. Jadi kalau mazhab lain, mazhab Malikinya harus boleh beri, tapi beri pun tajuknya kemanusiaan saja, bukan tajuk atas agama. Sebab korban ni dia agama, dia ibadah, dia tak boleh main suka-suka kita. Ya, tak biasa aja lah. Dia nak kiasnya tentang kepada yang selalu saya sebut adalah buah limau Cina yang dibuat sembahan tu. Limau kan boleh makan, tapi bila dia buat sembahan, maka kita tak boleh makan. Jangan pula pergi curi limau dia tu. Biar je berkilat tu lah. Ya, dan dia tak tahu habis ya. Dia pun tengok balik, wah, tu hadis sudah makan lah. Padahal dia curi. Okay. Itu tak boleh. Sama juga dengan yang orang India, type sama, kelapa. Kita ni geng lomak salai, gomuk salai. Nak untung hari tu kita bawa lori pergi gombak tu, Batu-Kir. Habis tu kita tala semua kelapa tu yang dibuat
sembahan tai pusat tak boleh juga. Walaupun kelapa tu harus dia sama je kelapa pusat. Dah free joki dia kata. Cikgu Bahri mak masak hari tu kelapa tu mampu. Tak boleh. Sebab apa dah jadi sembahan dia, ibadat dia tak boleh. Nak cari yang lain. Ya. Kalau apa korban wajib tadi saya tak ada makan. Ya. Daging pula sampai ke tempat Cikgu Bahri. Dia ajak saya makan daging, tapi saya tak tahu lah daging korban yang saya punya. Boleh lah. Sebab dia dah berpindah tuan dia. Ya, dah berpindah tuan dia. Yang tak bolehnya Haji Din kata, cikgu, ni dembori ni daging korban wajib ni. Nanti cikgu balik masak, ibu saya makan ya. Dia tahu dah. Tak boleh. Itu nama helah namanya. Bukan tipu sunat dah, helah dia. Cenekir tu. Ya. So dia baru tahu tak dapat. Waduh, dia ni mana dia hari korban tu. Nah, tengok lagi sadar dia. Nak ambil tak boleh. Haji lepak gagal botol gitu saja. Tak boleh. Tak boleh Haji. Lagi satu, macam baik tahunnya kita korban. Lepas tu saya cakap bawa rumah. Tak dapat tahun depan kita buat inilah. Dua kan tu niat. Kalau korban Tahun depan kan rezeki kita buat lah. baiklah. Belum lagi belum. Belum niat kan? Belum. Kalau berkalau ni dia belum sampai pintunya lagi. Dia iltizam dia itu dengan kalimah yang betul-betul penuh. Iltizam dia, janji dia. Aku berjanji, ada sebut. Aku bernazar, aku berjanji. Dia ada janji dengan Allah. Dan kalau ni harapan ni lebih lagi lah. Kalau ada joki kat sini dia kena betul-betul ada ayat nazar itu. Okay, baik tuan-tuan. Sunati yang baki sambung besok malam. Wallahu a'lam. Pesan kepada yang korban, hadir malam besok untuk kita review balik rotek korbannya. Dengan nanti kan dah hari korban tu bergaduh gaduh kan, mulut samsing, cakap-cakap tak selap lah. Hari mau ngaji bab korban tak mau dengar. Bila lagi depan mantu habis disapu dipikul bawa balik dah. Start motor burung jalan dia. Bawa kata sorong tu penuh. Ini watak-watak yang kita nak bantras lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.